memanfaatkan rakyat. Dan inilah metafora keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. MERS 999 sering menerima panggilan senyap di mana tiada respons daripada pemanggil selepas 3 kali salutasi. Panggilan sebegini akan ditamatkan. Setiap saat sangat bernilai. Penyalahgunaan talian 999 adalah kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh didenda RM50,000 atau dipenjara setahun atau kedua-duanya sekali. 999. Tanggungjawab kita bersama. Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Majikan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil bagi pihak pekerja bertujuan untuk mengurangkan beban pekerja membayar cukai secara sekaligus apabila cukai dikira. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, tanggungjawab majikan ke atas cukai pekerja. Majikan bukan sahaja perlu cekap menguruskan urusan syarikat, malah mereka juga perlu cekap dalam pengurusan cukai pekerja. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan topik kita pada kali ini bersama-sama di talian ialah Encik Muhammad Zulhairi Muhammad Zaini yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Duta Penggajian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Encik Zulhairi. Salam. Ya, terima kasih kerana bersama-sama kami untuk pagi ini. Dalam masa yang sama, sebelum kita membincangkan lebih lagi berkaitan dengan topik yang kita nak bawakan hari ini, elok juga rasanya kalau dijelaskan tentang topik kita, tanggungjawab majikan ke atas cukai pekerja sebagai pembuka bicara. Okey, baiklah. Terlebih dahulu, terima kasih Ziana untuk intro yang diberikan. Okey, seperti yang Ziana sebutkan tadi, potongan cukai bulanan atau PCB adalah penanda aras bahawa seseorang itu sudah layak untuk dikenakan cukai pendapat orang E kepada hasil. Baik, dalam masa yang sama, nak mohon untuk jelaskan dengan lebih lanjut lagi, apakah tanggungjawab majikan dalam nak memastikan pekerja mereka ni dapat melaporkan pendapatan kepada hasil dengan mudah dan dengan lancar? Baiklah. Okey, bagi memastikan setiap pekerja yang layak dicukai melaksanakan tanggungjawab mereka, pihak majikan bertanggungjawab untuk menghantar borang E kepada hasil. Borang E adalah merupakan penyata oleh majikan iaitu setaraan contohnya bagi tahun 2021 yang perlu dikemukakan kepada pihak hasil sebelum ataupun pada 31 Mac 2022. Borang E ini adalah bertujuan untuk majikan mengemukakan maklumat-maklumat berkaitan dengan tahun berakhir 31 Disember 2021 bagi tujuan cukai pendapatan yang merangkumi maklumat bilangan pekerja, penyata saraan daripada penggajian, maklumat mengenai potongan cukai di bawah kaedah-kaedah cukai pendapatan, potongan daripada saraan tahun 1994. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil oleh majikan dalam pembukaan borang E. Iaitu pertama sekali majikan perlu bagi tujuan untuk permohonan sijil digital, anda boleh layari ke laman web mytax.hasil.gov.my. Terusnya pilih bantuan lanjut dan hubungi kami. Di situ ada pilihan untuk maklum balas pelanggan. Di bawah itu ada pilihan untuk permohonan dan teruskan untuk klik pada pautan permohonan nombor PIN e-filing. Okey, setelah nombor PIN e-filing diperoleh, sila log masuk ke e-filing untuk mendapatkan sijil digital dan seterusnya boleh menggunakan e-filing untuk pengemukaan EE tersebut. Okey, baik. Dan satu lagi perkara, nak kita berikan lagi lebih pencerahan tentang pengemukaan borang E ini, termasuk dari segi kaedah penghantarannya bagaimana dan tempoh masa yang diberikan untuk pengemukaan borang E. Dalam tempoh masa berapa lama? Okey, sebelum tu kita kena pastikan dulu sama ada majikan tersebut berada di bawah kategori mana, okey? Bagi galakkan. Kita tak mewajibkan lagi lah. Okey. Syarikat yang berstatus dorman juga wajib untuk mengemukakan borang E secara e-filing. Baiklah. Tempoh penghantaran borang E adalah pada atau sebelum 31 Mac 2022. Okey. Namun keistimewaan yang diberikan kepada majikan yang menghantar borang E secara online melalui e-filing, kita ada memberikan satu tambahan masa untuk pengemukaannya iaitu sebulan. Okey, baik. Itu sebulan bagi majikan yang bukan syarikat ataupun syarikat labuan?
Sebulan juga? Sama juga, asalkan pembukaan dilakukan melalui e-filing, kita akan memberikan satu tempoh masa tambahan 1 bulan lah. Jadi kalau ikutkan asalnya adalah pada 31 Mac, tambahan masa sebulan ada berakhir pada atau sebelum 30 April. Baik, Encik Zulhari, selain borang E penyata oleh majikan saraan bagi tahun 2021, adakah ada dokumen lain sebenarnya yang perlu dihantar majikan kepada hasil bagi tujuan cukai pekerja? Benar. Majikan perlu mengemukakan dokumen lain juga selain borang E, iaitu CP8D yang merupakan penyata saraan daripada penggajian, tuntutan potongan dan maklumat mengenai potongan cukai di bawah kaedah-kaedah cukai pendapatan, potongan daripada saraan 1994 bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. Borang E hanya akan dianggap lengkap jika majikan mengemukakan CP8D. Data yang ada dalam tu kita akan upload saja. Email kepada cp8d@hasil.gov.my. Medan email adalah mandatory dan CP8D perlu di-email menggunakan email tersebut. Email majikan lah di sini. Okay. Bagi yang dikecualikan tiada pekerja hanya akan dipaparkan sekiranya jenis fail bukan kategori syarikat. Ya. Okay, untuk memuat naik format CP8D, format nama fail dan layout adalah dalam bentuk TXT file dan ianya akan disemak juga. Okay. Ataupun cara terakhir adalah bersama borang E. Maka akan dibuat pada data setiap pekerja yang diinput agar tiada data berulang dan sekurang-kurangnya seorang pekerja perlu. Okey, baiklah, bagian baru saja bersama-sama kami sekarang ini kita menerusi Klinik Cukai. Kita bincangkan tentang tanggungjawab majikan ke atas cukai pekerja bersama-sama Encik Muhammad Zulhairi Muhammad Zaini yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, cawangan Duta untuk Penggajian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Encik Zulhairi, salah satu tujuan pengemukaan borang E adalah untuk melaporkan dari segi bilangan pekerja. Jadi adakah pekerja kontrak dan sambilan diambil kira sebagai bilangan pekerja untuk dilaporkan dalam borang E? Ya, bilangan pekerja yang perlu apa orang pekerja sahaja yang mana pendapatan mereka pun kurang daripada RM1,000 sebulan. Adakah majikan tersebut perlu mendaftarkan fail majikan atau E untuk syarikat? Ya, perlu. Majikan masih perlu mendaftar fail majikan E. Bagi perniagaan atau syarikat yang mempunyai pekerja, mereka perlu mendaftar fail majikan dengan hasil. Pendaftaran fail majikan tidak mengambil kira bilangan pekerja dan jumlah pendapatan yang diperolehi oleh pekerja yang bekerja dengan syarikat tersebut. Okay. Buat masa ini, terdapat 3 cara pendaftaran fail majikan, iaitu melalui MyCOID SSM, iaitu menerusi portal Malaysia Corporate Identity MyCOID. Nombor majikan akan diberikan secara automatik. Surat pemakluman nombor majikan akan dihantar kepada hasil. Ya. Okay. Yang keduanya adalah melalui sistem e-daftar. Okay. Pendaftaran dalam talian menerusi pautan hasil.gov.my. Okay. Boleh pergi ke bahagian daftar, semak permohonan dan boleh cetak. Jadi pendaftaran telah berjaya. Dan yang terakhir adalah melalui pendaftaran di kaunter perkhidmatan hasil. Okay. Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu bernama radio stesen berita bisnes pilihan anda. Waspada taktik penipuan skamer yang mahu memberi wang sebanyak RM300 melalui jaringan prihatin. Elak dedah maklumat peribadi kepada pihak tidak dikenali. Lapor kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Awas, jangan mudah terpedaya dengan skamer. Bernama radio stesen berita bisnes pilihan anda. Jangan leka dan alpa. Patuhi SOP yang ditetapkan. Angka jangkitan COVID-19 semakin tinggi. Kerjasama semua diperlukan untuk memutuskan rantaian jangkitan pandemik ini. Teruskan mendengar Spektrum Pagi untuk berita terkini. Bernama radio, stesen berita bisnes pilihan. Dilaksanakan oleh majikan. Okey, baiklah. Selain daripada keperluan majikan untuk mengemukakan borang E, yang telah dijelaskan sebentar tadi, majikan juga adalah bertanggungjawab untuk menyedia dan menyerahkan penyata saraan daripada penggajian kepada pekerja pada atau sebelum akhir bulan Februari bagi membolehkan pekerja menghantar borang DE secara e-filing. Terdapat 2 jenis penyata saraan, iaitu gaji iaitu EA yang diguna pakai oleh pekerja agensi swasta, dan juga EC iaitu penyata gaji bagi pekerja agensi kerajaan. Di sini saya ingin mengajak pendengar yang berpendapatan penggajian dan masih belum menghantar e-filing untuk melaporkan pendapatan mereka menggunakan EBE
sebelum tarikh akhir iaitu pada 30 April 2022. Baiklah. Selain menyediakan penyata EA atau EC kepada pekerja, majikan juga perlu untuk menyediakan borang PCB2 yang mengandungi butiran PCB untuk tiap-tiap bulan bagi pembayar cukai, menyemak jika terdapat perbezaan sumbangan PCB bank-bank terpilih dan pos. Okey, baik. Dinyatakan salah satu tanggungjawab majikan adalah untuk membuat potongan cukai bulanan atau PCB daripada gaji pekerja mereka untuk diremitkan kepada hasil. Jadi apakah saraan pekerja yang tertakluk kepada PCB ni? Baiklah, hanya pendapatan di bawah Seksyen 4-B Akta Cukai Pendapatan 1967 iaitu pendapatan penggajian sahaja yang tertakluk kepada PCB. Contoh-contoh saraan yang tertakluk kepada PCB adalah gaji, upah, bayaran kerja lebih masa OT, komisen, tip, allowance, bonus insentif, fee pengarah, requisite, scheme option saham pekerja iaitu ESOS, cukai yang ditanggung oleh majikan, ganjaran yang diterima oleh pekerja, pampasan kerana kehilangan pekerjaan dan juga saraan lain berkaitan dengan penggajian. Sedikit nota tambahan, mulai tahun taksiran 2016, fee pengarah atau bonus bagi sesuatu tahun yang diterima dalam mana-mana tahun semasa, saraan tersebut akan menjadi sebahagian daripada saraan dalam tahun semasa PCB dengan mengakses portal rasmi hasil untuk lebih kepastian ataupun terus ke pautan MyTax di mana semua kemudahan di dalam talian easy hasil boleh diperoleh. Okey, ini sekarang ni dapatkan informasi yang lebih terperinci lagi. Semua orang nak tahu ni bagi individu berpendapatan penggajian dan mempunyai PCB, adakah mereka ni wajib untuk melaporkan pendapatan mereka kepada hasil menggunakan e-filing? Ya. Seperti yang kita sedia maklum, individu yang tidak menjalankan perniagaan atau lebih mudah disebut sebagai mereka berpendapatan penggajian, kebiasaannya telah membuat potongan cukai bulanan yang dipotong oleh majikan bertujuan bagi mengurangkan beban pekerja untuk membayar cukai secara sekaligus apabila cukai sebenar ditaksir pada tahun tersebut. Pembayar cukai akan menerima bayaran balik kiranya jumlah cukai yang dibayar melebihi yang terlebih dahulu menerusi PCB melebihi cukai sebenar yang dikenakan ke atas mereka setelah mengambil kira pelepasan cukai yang dituntut atau rabat cukai yang layak ketika pengisian e-filing. Dalam program klinik cukai pada hari ini, hasil ingin memaklumkan pembayar cukai tersebut. Kaedah ini telah bermula pada tahun 2014. Bagaimanapun, anda perlu memenuhi beberapa kriteria jika ingin memilih PCB sebagai cukai muktamad, iaitu mempunyai pendapatan daripada satu penggajian sahaja. Okey. Pastikan majikan telah memotong cukai bulanan ataupun PCB. Bekerja dengan majikan yang sama pada tahun taksiran. Okey. Cukai tidak ditanggung oleh majikan. Okey, memilih taksiran berasingan bagi pasangan yang sudah berkahwin. Dan seterusnya bagi mereka yang tidak mempunyai PCB kerana pendapatan kurang daripada jumlah yang boleh dikenakan cukai, mereka juga boleh memilih untuk tidak menghantar borang nyata. Oh, okey, baik. Mengapa PCB dianggap sebagai cukai muktamad? Okey, PCB yang dipotong oleh majikan anda adalah bersama anda ingin menuntut pelepasan lain dalam pengiraan PCB. Anda boleh mengisi borang TP1 bagi membuat tuntutan pelepasan atau rebate seperti pembelian bahan bacaan, pembelian komputer peribadi, insurans perubatan dan pendidikan, peralatan sukan dan juga perbelanjaan perubatan termasuk peralatan sokongan asas untuk ibu bapa. Borang TP1 hendaklah diserahkan kepada majikan. Majikan akan mengemas kini data dan PCB yang dipotong dengan mengambil kira tuntutan di atas setiap bulan sebelum dikemukakan kepada hasil. Okey. Kiranya semasa tuntutan pelepasan ini telah diambil kira semasa majikan membuat PCB, anda boleh memilih untuk tidak mengemukakan borang nyata. Okey. Borang TP1 ini boleh dimak turun dari portal hasil. Satu lagi borang yang kita ada adalah borang TP3, iaitu borang yang mempunyai maklumat berkaitan penggajian dengan majikan terdahulu dalam tahun semasa. Maklumat ini penting bagi mengelakkan pemotongan 2 kali atau kekurangan amount PCB bagi tahun taksiran tersebut apabila cukai tahun berkenaan ditaksir. Pada individu yang berpendapatan penggajian, sila laporkan pendapatan anda. Jika anda tidak memilih PCB sebagai cukai muktamad, pastikan anda membuat pelaporan bagi tahun taksiran 2021 menggunakan e-filing dalam tempoh yang ditetapkan. Iaitu bagi individu berpendapatan penggajian yang akan mengemukakan borang PCB adalah mulai 1 Mac hingga 30 April, dan bagi individu yang mempunyai pendapatan perniagaan boleh melakukan pengemukaan mulai 1 Mac hingga 30 Jun 2022. Pendapatan bercukai anda dapat dikurangkan dengan pelepasan cukai. Jadi, jom e-filing. Senarakan semua pelepasan cukai yang layak dituntut masa ingin mengemukakan borang nyata.
bagi tujuan dokumentasi, anda perlu menyimpan segala resit dalam tempoh 7 tahun. Dan kalau di sekarang ni aktiviti scammer agak aktif belakangan ni. Jadi apa yang saya boleh sampaikan adalah mohon berhati-hati dengan panggilan daripada scammer. Bila dapatkan pengesahan daripada pihak hasil, jika anda ingin melakukan suatu transaksi yang rasmi hasil untuk sebarang pertanyaan, cadangan, perhargaan dan juga aduan ke atas pihak hasil. Okey, baik. Apapun itu dia maklumat yang cukup terperinci diberikan oleh Encik Muhammad Zuhairi Muhammad Zaini berkaitan dengan tanggungjawab majikan ke atas cukai pekerja. Terima kasih Encik Zuhairi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Encik Zuhairi tadi, untuk segala maklumat terkini anda boleh lungsuri sahaja portal rasmi Hasil di www.hasil.gov.my. Demikian tadi program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jom klik Hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my.